Hari inilah perjumpaan dengan barisan kepimpinan jawatan kuasa Parti Warisan Bahagian Ranau. Itu menjadi perjumpaan dan juga sisi penerangan mengenai isu-isu semasa, nasional, negeri dan juga apa yang harus dilakukan di bahagian masing-masing. Pada keseluruhannya, bahagian Ranau telah pun bersiap sedia dan saya melihat bahawa bahagian Ranau ini mantap dan semangat ahli-ahli jawatan bahagian sayap-sayap juga begitu tinggi dan saya berkeyakinan isu-isu itu telah pun dipahami dan tidak ada lagi yang keliru dengan keadaan semasa dan dalam perbincangan ini juga mereka faham bahawa kita mempunyai kerajaan negeri yang sangat stabil dan uh, kepimpinan bahagian memang sebulat suara menyokong penuh kepimpinan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal selaku Presiden Parti Warisan Sabah dan juga Ketua Menteri Sabah. Dan ada isu terbaru iaitu seperti cadangan yang mantan Perdana Menteri iaitu yang berhormat Tun Mahathir mencadangkan oleh kerana kemelut politik negara, Tun Mahathir telah mencadangkan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal selaku Ketua Menteri. Ini membuka mata kepada, saya ingat khususnya rakyat Sabah dan juga rakyat di Malaysia Timur, Sarawak juga. Tidak pernah dalam sejarah seorang ataupun pemimpin pusat di pada Semenanjung memberi cadangan supaya seorang anak tempatan Malaysia Timur iaitu daripada Sabah ataupun Sarawak sebelum ini dan sekarang ini Sabah dicadangkan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini adalah satu yang luar biasa dan kita sebenarnya telah pun merdeka sejak tahun 1963 menyertai Sabah, Sarawak, Semenanjung membentuk Malaysia. Kita sudah 57 tahun baru pertama kali ada suara yang mengatakan bahawa peluang diberi kepada orang Sabah atau Malaysia Timur menjadi Perdana Menteri. Sebelum ini langsung tidak ada bunyi suara apalagi menjadi Perdana Menteri. Cadangan bunyi untuk timbalan Perdana Menteri pun tidak ada. Jadi ini adalah satu yang harus sangat wajib disambut oleh orang-orang Sabah dan juga Sarawak. Peluang ini sangat sukar didapati, tetapi inilah perubahan senario politik yang memberi kelebihan ataupun peluang kepada kita. Dari segi itu sebenarnya cadangan yang berhormat Tun Mahathir ini Syafiee, kerana beliau melihat bahawa Syafiee adalah mungkin orang yang boleh menyatukan, menyelesaikan kemelut masalah ini. Kerana Syafiee adalah mempunyai pengalaman yang luas dalam pentadbiran politik negara masa lalu, iaitu sejak daripada beliau menyertai politik dalam tahun 80-an, beliau ranking dari bawah dalam UMNO masa itu, dalam USNO, dalam UMNO sebagai ketua pemuda, ahli ISKO pemuda negeri, ketua pemuda negeri, kemudian naik ke atas sehingga jawatan ahli Majlis Tertinggi UMNO dan juga jawatan yang paling tinggi iaitu naib Presiden UMNO. Tidak pernah dalam sejarah Malaysia orang Sabah menjadi naib Presiden UMNO. Jadi Datuk Seri Muhammad Syafiee adalah orang yang pertama memegang jawatan di peringkat nasional yang tertinggi. Jadi dengan itu saya rasa beliau mempunyai pengalaman dari segi politik. Kemudian dari segi pentadbiran, beliau telah pun menjadi timbalan menteri di Semenanjung beberapa kementerian dan akhirnya jadi menteri di beberapa kementerian di Semenanjung. Sudah tentu hubungan dengan rakyat Semenanjung, dengan negeri-negeri dan cara pentadbiran negara, beliau faham tentang itu. Kemudian juga di peringkat antarabangsa, hubungan dengan negara ASEAN dan juga antarabangsa, juga beliau mempunyai pengalaman di mana salah satu jawatan yang paling berprestij tinggi ialah menjadi pengurusi Parlimen Commonwealth yang berpusat di London. Beliau pernah dan juga mengetuai rombongan-rombongan atau delegasi negara G2G dalam perundingan-perundingan antarabangsa, sama ada dalam ketenteraan, keselamatan, dua hala ekonomi dan sebagainya. Jadi ini semua adalah
aset ataupun uh, pengalaman dan juga satu kepimpinan yang perlu ada sebagai pemimpin. Kemudian di samping itu dari segi kepimpinan negeri, sekarang Yang Amat Berhormat telah pun membuktikan bahawa membawa negeri Sabah ini ke satu cara baru, di mana melalui parti warisan telah pun memerintah negeri Sabah. Ini juga satu pengalaman, dan uh, dengan rakan-rakan di Malaysia semua ada lawan juga menghormati beliau, termasuklah negeri-negeri Semenanjung seperti di bawah kepimpinan PAS juga menghormati, mengetahui beliau. Dan dengan itu saya rasa cukup syarat. Sudah sampai masa orang Sabah diberi peluang. Saya tidak melihat apa-apa kepincangan kalau misalnya rakan-rakan di Semenanjung memberi kepercayaan. Saya yakin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiee mempunyai kebolehan untuk mentadbir selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 kalau ada sokongan. Ini memang sesuatu yang luar biasa, yang mungkin orang kata mustahil, tetapi dalam politik ini tidak ada yang mustahil. Kita boleh bergantung kepada sokongan ahli-ahli parlimen yang ada di Malaysia ini. Jadi kita berharap orang membuka mata. Tapi bagi kita rakyat Sabah, saya ingat ini amat kita alu-alukan dan suatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Sabah. Kita tunggu sudah hampir 60 tahun dan tiba-tiba peluang ini sampai, dan seharusnya rakyat Sabah sama ada kerajaan ataupun pembangkang, tidak kisahlah. Yang pentingnya ahli-ahli Parlimen Sabah, Sarawak harusnya memberi sokongan penuh kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiee, bukan oleh kerana politik tapi kerana kepentingan. Dan selama ini pun Sabah telah menyumbang banyak kepada pembangunan negara, pembangunan Malaysia. Sehingga Sabah sendiri kalau dilihat masih jauh ketinggalan dalam serba-serbi, dalam infrastruktur, pendidikan, dan juga kemudahan lain. Sedangkan banyak hasil daripada Sabah ini, terutama sekali minyak dan gas, dikeluarkan di Sabah dan Sarawak dan disumbangkan kepada kerajaan pusat untuk membangunkan negara. Kalau kita lihat pembangunan di Semenanjung dan Sabah jauh ketinggalan dalam berbagai aspek, dan kita berharap dengan adanya kepimpinan Yang Amat Berhormat ini, kita bukanlah dia membela Sabah semua, tetapi sebagai pemimpin yang rasanya prihatin, dan kita perlu ada orang pemimpin atas yang faham dengan keadaan Sabah dan Sarawak yang jauh ketinggalan. Jadi kita harap ini menjadi kenyataan lah. Kita doakan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiee dapat mandat daripada rakyat seperti yang dicadangkan. Itu sajalah ya.